Di dalam kitab Manifatul Mu'in, kita sedang berada di dalam bab berkenaan dengan syarat-syarat sahnya salat Jumaat ya. Jadi minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan mesti ada 40 orang, yang mana daripada syarat mereka adalah mereka mesti mustautin. Minggu lepas kita membicarakan tentang mustautin, dan solat Jumaat itu mesti dilakukan dalam negeri ataupun suatu kampung ataupun daerah. Kalau sekiranya kampung tersebut ataupun negeri ataupun daerah tersebut cukup 40 orang, maksudnya cukup syarat-syarat wajibnya Jumaat. Ini yang kita bicarakan pada minggu yang lepas. Jadi insya-Allah ini kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti. Ke surah 321, paragraf ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk syarat Jumaat ialah hendaklah salat Jumaat itu tidak didahului atau dibarengi takbiratul ihramnya oleh salat Jumaat lain yang diselenggarakan juga pada tempat itu. Ini ada perkara kita nak kena faham di sini. Kita mengatakan solat Jumaat ini, kalau kita berada di sebuah kampung misalnya, dan cukup bagi kita untuk mengadakan satu kali solat Jumaat. Misalnya kita mengadakannya di masjid, dan masjid ini boleh merangkumi semua orang dalam sebuah kampung. Tidak dibolehkan kita membuka Jumaat yang kedua. Boleh faham insya-Allah? Jadi ini misal, kalau kita berada di sebuah daerah, misalnya kita berada di sebuah daerah, dan kita memerlukan misalnya 3 masjid untuk didirikan solat Jumaat. Sebab jumlah orang yang melakukan solat Jumaat tak cukup, satu masjid tak cukup. Jadi kita nak buka berapa masjid? 3 masjid. Maka dalam keadaan seperti ini tidak dibolehkan kita membuka masjid yang keempat. Maksudnya satu orang ini dibuka jamaah yang keempat, sama ada dia melakukan di rumahnya ataupun dia melakukan di masjid yang lain sebagai misal. Maka di sini ada masalah. Di sini ada masalah. Apa masalahnya? Hanya 3 masjid ada yang sah. Yang keempat ini tidak sah. Yang keempat ini tidak sah. Boleh insya-Allah. Maka ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka mendalilkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di Madinah pada solat Jumaat, Nabi SAW hanya mengadakan satu solat Jumaat di Madinah, Masjid Nabawi. Jadi apa yang berlaku di Madinah adalah orang yang tinggal jauh daripada Masjid Nabawi, mereka juga akan datang ke Masjid Nabawi untuk mendirikan solat Jumaat. Maka di sini ulama kita mengatakan tidak dibolehkan kita mengadakan solat Jumaat yang lain. Kalau sekiranya satu solat Jumaat sudah mencukupi untuk merangkumi semua penduduk di daerah itu. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi di sini penulis mengatakan kalau sekiranya ada yang membuka masjid yang lain didirikan solat Jumaat. Jadi kalau sekiranya kita mengatakan hanya 3 masjid yang sah. Hanya 3 masjid yang sah, masjid yang keempat ini tidak sah. Tapi macam mana kita nak tahu mana satu yang tidak sah? Adakah masjid yang pertama, masjid yang kedua, masjid yang ketiga, masjid yang keempat? Mana kita nak tahu yang tidak sah? Maka di sini penulis mengatakan siapa yang melakukan takbiratul ihram ini yang dahulu. Jadi takbiratul ihram ini yang dahulu dia yang sah. Jadi kalau yang keempat melakukan takbiratul ihram, yang keempat tidak sah. Jadi dia balik ini kepada siapa yang melakukan takbiratul ihram ini dahulu. Boleh insya-Allah. Nah, hal itu boleh terjadi jika penduduk tempat tersebut berjumlah besar, lagi pula sulit untuk dikumpulkan pada satu tempat, sekalipun tidak di masjid, dengan tanpa terjadi sesuatu yang menyakitkan di tempat itu. Nah, ini pengecualian. Pengecualian kalau penulis ini mengatakan, melainkan kalau penduduknya terlalu ramai. Penduduk terlalu ramai, kita nak kena buka jemaat yang baru. Satu masjid tak cukup. Satu masjid tidak cukup. Maka itu tidak ada masalah. Kita buka yang kedua, ini tidak ada masalah. Kita buka ini yang kedua. Sekarang kita tidak mengambil iktibar siapa yang takbiratul ihram dahulu ke siapa yang nombor 2.
Ini tidak ada masalah. Kedua-duanya sah. Tetapi maksudnya di sini adalah kalau kita membuka solat Jumaat yang kedua tanpa keuzuran. Selepas itu penulis membicarakan tentang keuzurannya. Penulis ini membicarakan tentang beberapa keuzuran yang dibolehkan kita membuka solat Jumaat yang lain. Ini adalah pengecualian dalam bab. Nah, apakah pengecualian tersebut? Misalnya panas sekali atau dingin sekali. Nah, misalnya ini musim panas, terlalu panas. Ada orang misalnya tinggal jauh, jadi dia nak datang ini masjid, ini susah. Dia mengatakan kami nak buka salat Jumaat di daerah kami. Kami nak membuka ini salat Jumaat yang ini di surau kami misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan kalau sekiranya ada maslahat ataupun kita mengatakan ada kemudaratan. Nah, terlalu panas ataupun terlalu sejuk, winter misalnya. Kalau dia nak travel daripada dia punya kampung yang pergi ke bandar, ke Masjid Jami', misalnya ini susah sebab ini terlalu banyak snow. Orang ini susah nak bergerak dan sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada masalah. Dia boleh buka salat Jumaat ini di kampung ni. Kalau macam Batu Pahat ini mungkin misal yang senang sikit untuk kita nak faham ya. Sebab Batu Pahat ni, Batu Pahat kita Masjid Jami' kan, masjid besar. Dan sekeliling Batu Pahat ni semua banyak surau. Banyak surau. Tapi salat Jumaat semua surau tutup. Masjid yang besar saja mereka buka. Jadi penduduk Batu Pahat semua melakukan salat Jumaat yang di Masjid Jami'. Maka tidak dibolehkan mana-mana kampung membuka salat Jumaat di surau mereka. Tapi di sini kalau kita mengatakan ada keuzuran seperti terlalu panas misalnya ataupun terlalu sejuk dan sebagainya. Tapi biasanya kalau Batu Pahat tak adalah berlaku seperti ini. Tetapi misalnya penulis yang memberikan misal, maka dibolehkan mereka membuka salat Jumaat. Nah, maka dalam hal seperti ini boleh diambil beberapa tempat penyelenggaraan solat Jumaat kerana serukur dengan keperluan. Nah, dia balik kepada keperluan. Misalnya ni berapa kampung nak buka solat Jumaat di surau mereka sebab ada masalah mereka tidak dapat hadir di Masjid Jami'. Jadi dikatakan misalnya kampung ini memerlukan, kampung ini tak perlu sebab dia lebih dekat ke Masjid Jami'. Maka diberikan keizinan ini kepada kampung tersebut untuk membuka solat Jumaat. Jadi apa yang kita faham daripada masalah ini adalah tidak dibolehkan kita membuka solat Jumaat sesuka hati. Kita tidak dibolehkan kita membuka solat Jumaat sesuka hati. Misalnya kita tidak dibuka solat Jumaat di rumah kita misalnya. Kita kumpulkan 40 orang. Lepas itu yang kita melakukan solat Jumaat di rumah kita. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, berbeza dengan mazhab Abu Hanifah. Nah, teruskan. Bukan terbalik Ustaz. Ya. Mazhab Syafi'i tak boleh minta izin. Mazhab Syafi'i tidak memerlukan izin daripada sultan, akan tetapi kita tidak boleh membuka seperti mana kita mengatakan Jumaat yang selebih, melainkan kalau ada keperluan. Seperti mana dalam ini kitab Fathul Mu'in. Tetapi dalam mazhab Hanafi mereka tidak ada perkara ini. Mereka boleh membuka solat Jumaat yang lebih daripada yang wujud. Cuma mereka meletakkan syarat mendapatkan keizinan daripada sultan. Mendapatkan keizinan. Jadi kalau di Mesir mereka mengamalkan mazhab Hanafi. Di Mesir sebab ini Mesir kerajaan Osmaniyah, bila mereka berada di Mesir, maka mazhab Hanafi ini adalah mazhab rasmi bagi Mesir. Jadi sampai hari ini mereka mengamalkan hatta dalam masalah solat Jumaat. Jadi mereka membuka solat Jumaat ini di tempat-tempat yang lain juga, bukan sahaja di masjid-masjid. Yang ini mereka mengamalkan ini dengan pendapat dalam mazhab Hanafi. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i seperti mana kita belajar tadi, tidak dibolehkan. Cabang, orang yang tidak beruzur tidak sah bila melakukan solat zuhur sebelum imam Jumaat salam. Apabila yang seperti ini dilakukan kerana tidak mengerti, maka solatnya sah sebagai solat sunnah. Ini adalah berkenaan dengan satu orang misalnya dia tidak ada keuzuran untuk tidak menghadiri solat Jumaat. Dia tidak ada keuzuran ini untuk tidak menghadiri solat Jumaat. Tidak dibolehkan dia melakukan solat zuhur pada awal waktu. Tidak dibolehkan dia melakukan solat zuhur yang ini pada awal waktu. Apa sebabnya? Sebab kewajipan baginya adalah menghadiri solat Jumaat, bukan solat zuhur.
maka dia tidak boleh melakukan solat zuhur. Jadi bilakah yang dia melakukan solat zuhur? Apabila sudah tidak ada solat Jumaat yang didirikan, yakni maksudnya selepas salam ni imam, baru dia melakukan solat zuhur. Tapi kalau sekiranya dia melakukan solat zuhur pada awal waktu, tak sah solat. Ia tidak dikirakan ini sebagai yakni solat zuhur. Ini yang penulis ini beliau mengatakan, maka kalau sekiranya dia jahil, solat itu dikirakan sebagai solat sunat baginya. Tapi kalau dia mengetahui, tidak sah solatnya. Boleh faham insyaAllah ya? Dan ini juga masalah ini ramai jemaah menanyakan berkenaan dengan satu orang misalnya dia tidak dapat melakukan solat Jumaat. Dia tidak dapat melakukan solat Jumaat. Adakah dibolehkan dia melakukan solat Zuhur pada awal waktu? Kalau sekiranya dia ada keuzuran, seperti mana kita membicarakan keuzuran tidak menghadiri solat jamaah dengan solat Jumaat, seperti dia sakit misalnya, ini tidak ada masalah. Dia boleh melakukan solat Zuhur pada awal waktu, sebab dia ada keuzuran untuk tidak menghadiri solat Jumaat. Betul ke tidak? Tapi kalau sekiranya seseorang itu dia tidak ada keuzuran untuk menghadiri solat Jumaat, maka ini yang kita mengatakan tidak dibolehkan dia melakukan solat Zuhur pada awal waktu. Bilakah dia melakukan solat Zuhur? Sehingga sampai kepada masa yang mana dia tidak ada lagi orang yang melakukan solat Jumaat. Yang maksudnya kalau dia nak melakukan solat Jumaat pun dah tak ada jamaah lagi, baru dia melakukan solat Zuhur. Boleh insyaAllah? Ya. Ya, kalau dia bertugas, maksudnya kalau dia bertugas, lebih afdal yang dia tidak melakukan solat pada awal waktu. Sebab dalam keadaan seperti ini, kalau sekiranya ada kemungkinan dia boleh melakukan solat Jumaat misalnya, kalau tugasnya habis, dia boleh melakukan solat Jumaat, lebih afdal dia tidak melakukan solat Jumaat pada awal waktu. Melainkan kalau secara pasti kita mengatakan dia tidak dapat melakukan solat Jumaat, boleh dia melakukan pada awal waktu. Jadi dia kena lihat kepada jenis tugas macam mana. Sebab ada orang ini dia bertugas, dia mengatakan misalnya tak sempat nak melakukan solat Jumaat, maka orang seperti ini dia tidak boleh melakukan solat Jumaat pada awal waktu, walaupun dia mengatakan saya tak sempat melakukan solat Jumaat. Sebab ada kemungkinan dia boleh melakukan solat Jumaat, sebab solat Jumaat sedang didirikan. Jadi dia nak kena tunggu sampai habis solat Jumaat. Tapi kalau sekiranya dia kerja misalnya ini polis ini misalnya, pekerjaan ini seperti ini, mereka tidak membenarkan sama sekali melakukan solat Jumaat. Walaupun dulu ini bila saya NS, ada beberapa officer mereka juga pergi solat Jumaat dengan uniform yang ni. Mereka sekarang saya tak tahulah bagaimana. Sama ada mereka tidak membenarkan sama sekali ataupun mereka boleh melakukan. Sebab dulu apa sebahagian officer mereka melakukan, bila time ini solat Jumaat, mereka akan park ini berdekatan dengan masjid. Jadi bila takbir, mereka pun takbir ini. Mereka pun takbir ini bersama. Tetapi ala kulli hal, kalau dia betul-betul mengetahui yang dia tidak boleh melakukan solat Jumaat, baru dibolehkan dia solat pada awal waktu. Tapi kalau ada kemungkinan dia boleh melakukan solat Jumaat, ini kita mengatakan dia melambatkannya sehingga solat Jumaat dah habis, baru dia melakukan solat Zuhur. Boleh insyaAllah ya? Sebab pekerjaan juga kita ada perbezaan. Ada orang yang ni misalnya seperti mana kita mengatakan, dia kalau habis kerja dia boleh solat Jumaat, maka dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak melakukan solat Zuhur pada awal waktu. Melainkan kalau dia betul-betul tidak dapat melakukan solat Jumaat secara pasti, maka dalam keadaan ini seperti ini, dan ini keuzuran baginya, maka dia melakukan solat Zuhur pada awal waktu. Kalau tak, yang ini tidak dibolehkan. Ustaz, jadi kalau sekarang booking sistem macam ini, adakah satu keuzuran ataupun bagaimana? Booking system. Booking system. So itu makan booking system kan? Tak, keadaan kita sekarang ini tengah pandemik ini, dia adalah keuzuran. Wabak ini dia adalah satu keuzuran. Kalau sekiranya satu orang tidak dapat booking yang ini, dia tidak berdosa untuk tidak melaksanakan solat Jumaat. Melainkan kita mengatakan ada possibility dia boleh melakukan solat Jumaat. Tapi kalau sekiranya dia tidak ada any possibility yang dia akan melakukan solat Jumaat, ini keuzuran baginya, dia boleh lakukan solat Zuhur pada awal waktu. Apabila sekalian penduduk suatu balad hanya mengerjakan solat Zuhur dan tidak
menyelenggarakan solat Jumaat, maka solatnya tidak sah selagi waktu masih mencukupi untuk mengerjakan yang wajib pada 2 khutbah dengan solatnya. Ini berat sikit ya. Ini kalau sekiranya satu kampung semua tak solat Jumaat. Cuba kita bayangkan ya. Satu kampung semua orang tak solat Jumaat. Solat Jumaat wajib ke atasnya, tapi semua tak solat. Semua tak solat Jumaat, tapi dia nak solat Zuhur pula. Nampak tak? Dia tak mau solat Jumaat, tapi dia nak solat Zuhur. Tidak sah solat Zuhur ni. Bilakah solat Zuhur ni boleh menjadi sah? Sehingga kan kita mengatakan tidak ada masa untuk melakukan 2 khutbah dengan solat Jumaat. Kalau dia melakukan solat Zuhur pada ketika itu, baru sah solat Zuhur ni. Tapi selagi mana dia tidak melakukan solat Jumaat, tidak sah solat Zuhur ni. Boleh faham insya-Allah? Sekarang kita mengatakan misalan berapa lama kita nak mendirikan 2 khutbah dengan solat Jumaat. Khutbah dengan solat Jumaat, letaklah 10 minit misalan. Kalau kita ambil rukun 10 minit ke ataupun 15 minit misalan. Sekarang Zuhur pukul 1 petang, Asar pukul 4 petang. Jadi satu kampung tak solat Jumaat, tapi pukul 2 mereka nak solat Zuhur. Pukul 2 mereka solat Zuhur tidak sah. Pukul 3 dia solat Zuhur tidak sah. 3.30 dia solat Zuhur tidak sah. 3.35 dia solat Zuhur tidak sah. 3.45 dia solat Zuhur pun tidak sah. Bila yang ni akan menjadi sah solat Zuhurnya? Kalau kita mengatakan khutbah dengan solat Jumaat 15 minit. Kalau sekiranya dia melakukan solat Zuhur pada 3.50, baru sah solat Zuhur ni. Apa sebabnya? Sebabnya adalah sekarang sudah tidak ada masa untuk dia melakukan khutbah dengan solat Jumaat. Jadi harus kita faham bukan masalah solat Jumaat saja, khutbah juga. Kalau sekiranya kita mengatakan sudah tidak ada masa untuk melakukan khutbah yang minimum, ini yang dimaksudkan khutbah minimum bukan khutbah yang panjang lebar. Khutbah minimum. Khutbah minimum yang ni kita ambil rukun saja. Dan khutbah minimum tak sampai 5 minit boleh habis kalau khutbah yang minimum. Nanti insya-Allah kita akan bicarakan tentang rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah ada 5 saja, betul ke tidak? Yang ni khutbah ni sangat mudah sekali. Jadi kalau sekiranya kita mengatakan solat dengan khutbah 10 minit, maka mereka tidak boleh melakukan solat Zuhur sehingga masa baki bagi waktu Zuhur kurang daripada 10 minit. Boleh faham insya-Allah? Kenapa? Sebab selagi mana masa ada untuk melakukan khutbah dengan solat Jumaat, wajib mereka melakukan khutbah dengan solat Jumaat. Tetapi masalahnya mereka tidak melakukan khutbah dengan solat Jumaat. Mereka nak melakukan solat Zuhur. Tidak sah solat Zuhur mereka. Sehingga mereka sampai kepada waktu dah tak boleh melakukan khutbah dengan solat Jumaat dalam waktunya. Baru sah solat Zuhur mereka. Boleh insya-Allah ya? Jadi kita baca lagi sekali. Apabila sekalian penduduk suatu balad hanya mengerjakan solat Zuhur dan tidak menyelenggarakan solat Jumaat, mereka hanya melakukan solat Zuhur, tak melakukan solat Jumaat. Ini cerita ni. Teruskan. Maka solatnya tidak sah selagi waktu masih mencukupi untuk mengerjakan yang wajib. Untuk mengerjakan yang wajib, ini maksudnya minimum. Khutbah, rukun ini khutbah yang minimum. Solat, rukun-rukun solat yang minimum. Kalau selagi ini ada masa untuk melakukan sedemikian, tidak sah solat mereka. Teruskan. Pada 2 khutbah dengan solatnya, sekalipun telah diketahui biasanya mereka tidak menyelenggarakan solat Jumaat. Walaupun yang ini mereka mengetahui perkara yang ini tersebut, maka tidak sah yang ini solat, tidak sah yang ini solat mereka. Maka semua berdosa hatta mereka melakukan solat Zuhur sekalipun, maka semua yang ini berdosa. Teruskan. Syarat yang kelima, solat Jumaat diselenggarakan sesudah 2 khutbah. Yang keduanya dikhutbahkan setelah matahari memasuki langit belahan barat. Maksud di sini adalah waktu zawal. Jadi khutbah wajib ini dilaksanakan selepas zawal. Seperti mana solat Zuhur dilakukan selepas zawal. Jadi khutbah wajib ini dilakukan pada waktu Zuhur. Kalau kita melakukan khutbah sebelum yang ini waktu Zuhur, tidak sah ini khutbah. Jadi ini adalah syarat yang disebutkan ini oleh penulis. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim bahawa Nabi SAW solat Jumaat selalu sesudah 2 khutbah
lengkap dengan rukun-rukunnya. Nah, jadi kita kena faham khutbah ini dia ibarat ini 2 rakaat. Dia ibarat ini 2 rakaat. Jadi solat Jumaat ini dia 2 rakaat, lagi 2 rakaat digantikan dengan khutbah. Jadi khutbah ini adalah daripada kewajipan dan wajib kita melakukannya hukum sama yang ini seperti melakukan solat. Yang ini maksudnya wajib kita melakukannya dalam waktu. Bukan yang ini di luar waktu. Ayo. Maksudnya disyaratkan penyelenggaraan solat Jumaat itu sesudah 2 khutbah Jumaat lengkap dengan rukun-rukunnya sebagai berikut. Nah, jadi berkenaan dengan khutbah wajib ini kita mendatangkan yang ini khutbah dalam waktu dengan syarat-syaratnya. Jadi penulis ini akan membicarakan ini tentang rukun-rukun yang ini bagi khutbah. Jadi di sini kita harus faham ya, kalau khutbah tidak sah, salat tidak sah. Kalau salat yang ini tidak sah, maka khutbah yang ini harus dilakukan sekali lagi. Jadi khutbah dengan salat ini dia sama. Jadi syarat-syarat yang ini khutbah dia berkait ini dengan salat. Itu sebab kita ada mualah. Nanti kita akan lihat kita ada mualah di antara khutbah dengan salat. Jadi kalau khutbah tidak sah, salat ini juga tidak sah. Nak kena khutbah yang ini sekali lagi. Itu sebab ini kita mengatakan salat Jumaat ini dia berbeza sikit ini dengan salat ini yang lain. Sekarang penulis akan membicarakan rukun dan syarat bagi khutbah Jumaat. Cuma penulis kitab Fathul Mu'in, beliau memulakan dengan rukun. Biasanya kita fikir memulakan dengan syarat. Biasanya kita fikir memulakan ini dengan syarat-syarat khutbah. Syarat-syarat khutbah ini seperti diwajibkan yang ini bagi imam untuk melaungkan khutbah dalam keadaan berdiri. Tidak sah kalau sekiranya dia mampu berdiri dan dia tidak berdiri. Kalau sekiranya dia tidak mampu, misalan, maka dibolehkan dia melakukan khutbah dalam keadaan duduk. Kalau sekiranya dia tidak mampu duduk, maka boleh dia melakukan khutbah dalam keadaan berbaring. Tapi itu lebih afdal, ini dia memberikan kepada orang yang mampu yang ini berdiri. Nah, ini adalah daripada syarat-syarat yang sahnya khutbah. Begitu juga nanti penulis akan membicarakan mesti dalam keadaan wudu, mesti suci daripada najis. Jadi kita lihat ini apa yang ada dalam khutbah, banyak kesamaan di dalam ini solat. Ayo kita teruskan dulu. Khutbah dan syarat khutbah, rukun dan syarat khutbah Jumaat. Rukun-rukun khutbah Jumaat ada 5 perkara. Nah, senang ya. Jadi kita hafal 5 perkara ni senang. Jadi kalau bila masa kita perlu dari khatib, jadi sekurang-kurangnya kita dah hafal rukun-rukun khutbah. Jadi boleh kita dari khatib insya-Allah. Nah, yang pertama, puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita mengatakan alhamdulillah ataupun innal hamdalillah. Jadi kita memulakan khutbah yang ini dengan hamdalah. Ini adalah rukun yang ini khutbah yang ini yang pertama. Aywa. Yang kedua, salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimum kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang paling minimum satu orang ini misalan dia naik mimbar, dia mengatakan alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad. Nah, keduanya dikerjakan dengan lafaz khusus masing-masing, yaitu alhamdulillah dan assalatu ala Rasulillah. Misalnya ahmadullah, alhamdulillah. Tidak boleh as-sana'u lillah, asy-syukrillah. Alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, alhamdulillahirrahman. Jadi yang ini dia masih khusus ini seperti mana penulis ini mengatakan hamdalah yang ini di sini dia mengatakan alhamdulillah ataupun yang ini dia mengatakan innal hamda lillah ataupun ahmadullah. Nah, contohnya selawat. Allahumma salli sallallahu usalli ala Rasul, usalli ala Muhammad, usalli ala Ahmad, usalli ala Hashir, usalli ala Nabi. Nah, ini semua yang ini boleh yang ini. Dia mengatakan yang ini sallallahu ataupun yang ini usalli ala Muhammad ataupun usalli ala Ahmad ataupun usalli ala Rasul, usalli ala Nabi. Nah, ini adalah daripada contoh selawat yang dibolehkan. Minimum ini satu orang ini misalan biasa mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini adalah daripada rukun khutbah.
Atau boleh juga dengan nama beliau yang lain. Tidak boleh misalnya Allahumma sallim ala Muhammad warham Muhammad. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Sebab ini bukan selawat. Ini adalah taslim. Taslim. Dia mengatakan apa? Allahumma sallim ala Muhammad. Jadi kita membezakan di antara selawat dengan taslim. Ataupun warham Muhammad, ini adalah tarhim, bukan yang selawat. Nah, sallallahu alaihi, yakni dia tidak sebut Muhammad SAW ataupun Rasul, dia sebut dhamir, maka tidak dibolehkan. Juga tidak boleh sallallahu alaihi hanya menggunakan dhamir, sekalipun tempat kembali dhamir itu telah disebutkan sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh segolongan ulama muhaqqiqun. Yang ini maksudnya dia tidak boleh menggunakan dhamir walaupun dia sebut sebelum ini nama Nabi Muhammad SAW. Walaupun diketahui yang dimaksudkan dengan ke atasnya adalah yang ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Al-Kamalud Damiri berkata, banyak para khatib yang melupakan hal ini. Nah, melakukan kesilapan ini maksudnya. Yang ini kesilapan yang ini di dalam selawat. Kadang-kadang khatib terlupa selawat. Kadang-kadang khatib terlupa yang ini melakukan selawat. Dan pernah saya ingat teks saya di khutbah tidak ada selawat atas Nabi SAW. Pernah berlaku ya ini semua. Kadang-kadang yang ini wallahu alam ini terlepas pandang. Jadi yang jadi khatib pun yang ini nak kena cek. Nah, selesai. Kerana itu anda jangan tertipu dengan khutbah-khutbah an-nabatiyah yang bisa anda temukan sudah tertulis itu. Nah, ini adalah khutbah an-nabatiyah, ini adalah kumpulan dari khutbah-khutbah. Yang ada sebagian ulama mereka menulis kitab menerangkan yang ini tentang beberapa misal khutbah-khutbah yang dilaungkan oleh sebahagian daripada khutbah. Nah, tetapi ada sebahagian yang kesilapan yang di dalam khutbah tersebut. Walaupun yang maknanya mungkin masya-Allah, tetapi kadang-kala yang kesilapan seperti ini wujud. Ini yang penulis ini mengatakan. Jadi perlu yang kita memahami rukun-rukunnya supaya kita dapat membezakan mana yang khutbah yang betul dengan mana khutbah yang salah. Nah, sedangkan berselisih dengan pendapat ulama muhaqqiq mutaakhirin. Nah, wasiat dengan yang ketiga, wasiat dengan takwa kepada Allah. Kata-kata dan panjangnya tidak ditentukan, namun cukuplah misalnya dengan atiullah. Ini perkara yang kita nak kena faham ya. Bila kita membicarakan tentang wasiat yang dengan ketakwaan, tak semestinya kita mengatakan ittaqullah. Ini kadang-kala ada orang salah faham kat sini. Kadang-kala ada jamaah dia salah faham. Dia menyangkakan mesti khatib nak kena cakap ittaqullah, mesti ittaqullah. Kalau tidak dia tak dengar ini ittaqullah, terus dia menyangkakan ini khutbah ini tidak sah. Tak semestinya. Apa yang perlu kita faham adalah makna ketakwaan. Mesti ada makna ketakwaan. Seperti apa penulis sengaja mendatangkan misal ati Allah. Penulis Sayyid Fathul Muin mengatakan apa? Ati Allah. Ini sudah mencukupi. Apakah yang dimaksud dengan ati Allah? Maksudnya taatlah kamu kepada perintah Allah. Sebab taat kepada perintah Allah daripada makna ketakwaan. Betul ke tidak? Sebab maksud daripada ketakwaan adalah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati yakni perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekiranya kita mendatangkan kalimah-kalimah yang membawa kepada makna ketakwaan, walaupun kita tidak sebut ittaqullah, tetapi makna ketakwaan, maksud makna ketakwaan adalah yakni taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka itu sudah yakni mencukupi. Dan ini semua mesti dalam bahasa Arab. Ini lagi satu perkara ya. Mungkin ada orang yang dia silap, yang dia cakap bahasa Melayu. Dia mengatakan, wahai jemaah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup begini? Tak cukup. Yani kalau dia mendatangkan hamdalah, lepas itu dia selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas itu wasiat takwa dia berbual dalam bahasa Melayu. Ini tidak mencukupi. Ini semua yang ini mesti wajib dalam bahasa Arab. Jadi sama ada dia mengatakan ittaqullah ataupun dia mengatakan atiullah. Yang ini pernah di Masjid Abdul Razak 10 tahun yang lalu, saya ingat ada satu peristiwa yang besar yang berlaku di sini.
Ada seorang ini khatib yang datang daripada luar negeri dan dia khutbah dalam bahasa Inggeris. Selepas itu dia tidak mendatangkan wasiat ini dengan takwa. Dia tidak mendatangkan ini wasiat ini dengan takwa, menyebabkan ini ramai ini jemaah ini melakukan solat zuhur ini selepas itu. Sebab saya di Masjid Khalid pun ada orang sampai telefon. Menyatakan ada ini orang ini khutbah yang ini sedemikian. Jadi kita dalam mazhab Imam Syafi'i ini semua yang ini wajib dalam bahasa. Saya tidak tahu sama ada khilaf ke tidak dalam mazhab yang lain. Dalam mazhab Hanafi mereka juga mewajibkan ini dalam bahasa Arab. Semua yang ini rukun semua mesti dalam bahasa Arab. Nah, maknanya taatlah kepada Allah, iaitu kalimat yang mengandung anjuran mentaati Allah atau larangan mendurhaka. Ataupun ini dia mendatangkan ini misalan mengatakan ini misalan hendaklah kamu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga daripada wasiat ini dengan ketakwaan. Sebab ketakwaan kita ada dua makna yang besar. Pertama sekali adalah laksanakan perintah Allah, yang kedua adalah tinggalkan larangan Allah. Jadi kalau dia mendatangkan lafaz yang membawa makna ini, tidak ada masalah. Kerana wasiat itulah maksud diadakan khutbah. Wasiat tidak cukup hanya melulu tahzir, iaitu perwaspadaan, penakut-nakutan dari wujukan dunia. Nah, yang ini maksudnya dia tidak wasiat dengan takwa, tapi apa dia wasiat? Dia wasiat yang berjagalah wahai jemaah sekalian daripada keduniaan, supaya keduniaan yang tidak masuk dalam hati kita, supaya kita tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak mencukupi. Ini tidak mencukupi sebab ini umum. Ini adalah nasihat ini yang umum. Nah, melulu memperingatkan mati, ketidakenakan dan kesakitan sesudah mati. Nah, mengingatkan orang ini tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala ini misalan, maka ini semua kita mengatakan bukan daripada wasiat ini dengan ketakwaan. Berkata Ibnu Rif'ah, wasiat cukup dengan kalimat yang telah mengandung perintah persiapan untuk mati. Nah, ini adalah kita ada khilaf dalam masalah ini berkenaan dengan salah satu seorang khatib ini mengatakan misalan dia memberikan syarahan ini misal dalam khutbahnya. Dia mengingatkan para jamaah yang ini supaya melakukan persiapan untuk mati. Supaya dunia ini adalah sementara, maka kita satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka laksanakan yang persiapan dan sebagainya. Ibn Rifa'ah ini mengatakan ini mencukupi. Ini adalah mencukupi. Tapi perkara yang ini seperti ini zaman sekarang lebih baik ini kita elakkan, sebab nanti orang yang tak faham dia akan mundur kita yang ini kita punya khutbah yang ini tidak sah. Tapi itu pun kita harus faham semua nak kena dalam bahasa Arab. Ini rukun nak kena dalam bahasa Arab. Nah, disyaratkan agar 3 rukun tersebut di atas dikerjakan seluruhnya pada masing-masing 2 khutbah Jumaat. Jadi 3 rukun ini diwajibkan kita melakukan pada kedua-dua khutbah. Khutbah yang pertama dengan khutbah yang ketiga, yang kedua. Jadi minimum kita mengatakan, kalau nak mudah kita mengatakan misalan satu khatib naik mimbar, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ya ayyuhan nas ittaqullah. Masya Allah, kita dah melakukan 3 rukun. Ini kalau kita mengatakan khutbah yang paling pendek sekali. Nanti yang keempat, yang kelima. Lepas itu kita apa? Kita mendatangkan satu ayat yang daripada Al-Quranul Karim pada salah satu daripada khutbah. Lepas itu kita mendatangkan doa pada khutbah yang kedua. Tapi 3 perkara ini, yang pertama dengan yang kedua wujud. 3 perkara ini. Jadi kalau satu orang ini misalan nak mudah, dia mengambil yang rukun sahaja. Dia mengambil yang rukun sahaja. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ya ayuhan nas ittaqullah. Selamat. Lepas itu dia mendatangkan ayat Al-Quranul Karim misalan dalam khutbahnya. Dan akhir sekali khutbah yang kedua dia berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Jadi ini 5 rukun. Jadi yang pertama sekali alhamdulillah, yang kedua adalah salawat Nabi SAW, yang ketiga wasiat dengan takwa, yang keempat adalah membaca satu ayat Al-Quranul Karim yang membawa makna yang penuh. Dan nanti ini kita akan bicarakan, penulis akan bicarakan. Yang keempat adalah berdoa, yakni untuk
kaum yakni mukminin dan mukminat. Nah, kita baca lagi sikit. Sunnah bagi khatib agar dengan tertib menjalankan 3 rukun tersebut dan rukun-rukun sesudahnya. Artinya, pertama kali membaca hamdalah, alhamdulillah, salawat, wasiat, lalu membaca ayat Al-Quran, baru berdoa. Maka tertib di sini adalah sunnah. Yang tadi kita mengatakan hamdalah, pertama sekali adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah salat Nabi SAW. Yang ketiga adalah wasiat dengan takwa. Selepas itu membaca satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Yang kelima adalah mendoakan bagi kaum mukminin dan mukminat. Maka ini lebih afdal, yakni dia mendatangkan mengikut kepada tertib. Nah, rukun yang keempat, membaca ayat Al-Quran yang memberi kefahaman pada salah satu dua khutbah. Di sini kita nak ada faham apa yang dimaksudkan memberi kefahaman di sini. Kita tidak boleh membaca sembarang ayat. Kalau khatib ini misalnya dia naik ini mimbar, dia membaca qaf ini maksudnya tidak ada orang faham ini apa yang dimaksudkan dengan qaf, betul tak? Sebab ini semua adalah daripada muqatta'ah, daripada ayat-ayat mukjizat. Jadi ini tidak mencukupi. Jadi dia nak kena baca satu ayat yang mufhimah, satu ayat yang penuh, yang maknanya sempurna, bukan makna yang tergantung. Kita misalnya kita ada ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan summa basar, yakni selepas itu, yakni dia memaling dan membuka masam. Ini adalah ayat di antara ayat, yakni maksudnya dia ayat tergantung. Jadi kita tidak boleh mendatangkan ayat tergantung dalam khutbah, sebab orang tak faham. Jadi dia nak kena datangkan satu ayat yang membawa makna. Kalau dia mengatakan qul huwallahu ahad, ini boleh. Qul huwallahu ahad, maksudnya ini ayat yang sempurna. Maksudnya adalah katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Ini tidak ada masalah. Jadi ayatnya mesti ayat yang memberikan kefahaman, maksudnya yang maknanya sempurna. Itu yang dimaksudkan di sini, bukan yang ini makna yang tergantung. Boleh faham insya-Allah ya? Baik. Tapi biasanya kita mendatangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini biasanya kebanyakan dari khatib ini akan, ini daripada SOP, ini tiap-tiap kali khutbah ini akan mendatangkan ini ayat ini. Lepas itu yang kedua adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini biasa kita mendatangkan pada khutbah yang kedua. Jadi biasanya ini tidak ada masalah. Yani tiap-tiap khutbah ini mesti ada ini. Berkenaan dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ini adalah ayat mufhimah, tidak ada masalah. Teruskan. Lebih utama dibaca pada khutbah yang pertama. Sunnah setiap Jumaat membaca surah. Jadi khatib ada pilihan, sama ada dia nak mendatangkan Al-Quran, ayat Quran ini pada khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Tetapi disunatkan dia mendatangkan pada khutbah yang pertama. Dia mendatangkan ayat Al-Quran ini pada khutbah yang pertama. Tapi biasanya ini kedua-dua khutbah ini kita membaca ayat, kita membaca Al-Quranul Karim. Aywa. Sunnah setiap Jumaat membaca surah Qaf atau sebahagian dari surah itu setelah selesai solat Jumaat sebagai iktibar. Nah, ini berdasarkan dengan riwayat bahawasanya Nabi SAW dia membaca suratul Qaf pada solat Jumaat dan juga pada solat kedua hari raya. Nabi SAW ini biasanya pada kedua hari raya, lebih-lebih pada 2 hari raya dia membaca surah Al-Qaf. Surah Qaf ini dia seperti suratul Mulk, ini panjangnya. Dan surah Qaf daripada awal hingga habis semua pasal mati. Kalau kita baca suratul Qaf, daripada awal sampai habis semua yang ini tentang mati. Nah, jadi kita ada beberapa surah yang disunatkan. Kita ada misalan surah Jumaat. Rakaat yang pertama baca surah Jumaat, rakaat yang kedua Al-Munafiqun. Walaupun di Singapura jarang dibawa. Kalau khatib ini bawa, saya rasa mungkin kena komplain. Rakaat yang pertama biasa kita baca apa? Sabbi isma rabbikal a'la. Yang kedua ada kita baca Al-Ghasyiyah. Ini yang biasa yang kita membawa. Nah, rukun yang kelima, doa ukhrawi untuk sekalian mukminin. Doa telah sah sebagai rukun khutbah. Jadi doa untuk kaum mukminin. Doa yang ini untuk kaum mukminin. Sebagai misal kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minin.
Allahumma ighfir lil mu'minin ataupun Allahumma arham al mu'minin. Ini dimaksudkan dengan doa. Kita mendoakan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah mencukupi. Allahumma ighfir lil mu'minin. Ya sudah? Ia sudah mencukupi. Biasa kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Biasa kita membawa doa seperti itu. Ayo. Doa telah sah sebagai rukun khutbah sekalipun tidak menyebutkan mukminat, lain halnya menurut Al-Azra'i. Masya-Allah, kita ada khilaf ini berkenaan dengan mukminin dengan mukminat. Yang ini sekarang kalau khatib ini mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minin, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab sah. Tetapi Al-Azra'i mengatakan wajib ini ada mukminat. Mukminin wal mukminat. Mukminin wal mukminat. Tapi biasanya ulama kita mengatakan ini min bab taghlib. Dalam bahasa Arab bila kita mendatangkan muzakkar, yang dimaksudkan adalah muzakkar dan muannas. Seperti mana Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, yang ini termasuk mukminat. Sebab ini muzakkar, ini biasanya termasuk di dalamnya muannas. Ayo. Sah juga sekalipun hanya dengan rahimakumullah. Semoga Allah merahmati anda sekalian. Demikian pula dengan Allahumma ajinna minan. Ya Allah, selamatkan kita dari api neraka. Jika dimasukkan dengan kita di sini adalah sekalian hadirin Jumaat. Nah, ini maksudnya dia niatkan hanya bagi jemaah yang hadir sahaja. Yang ini di sini penulis ini mengatakan ini sah. Sebab ini termasuk doa untuk mukminin. Doa seperti dimaksudkan harus dikerjakan pada khutbah kedua sebagai mengikuti jejak ulama salaf dan khalaf. Nah, jadi ini pada khutbah yang kedua kita mendatangkan doa ini bagi kaum mukminin. Doa khusus sultan, pemerintah, ulama sepakat sebagai yang tidak sunat. Nah, tidak disunatkan kita mendoakan khusus dalam khutbah Jumaat ini bagi sultan ataupun bagi nama-nama pemerintah dan sebagainya, sebagaimana dalam sebahagian negeri biasa di SOP mereka adalah tiap-tiap hari Jumaat mereka akan ada beberapa nama yang wajib mereka membacanya. Di sini penulis mengatakan tidak disunatkan, melainkan kalau ada fitnah yang boleh berlaku kalau dia meninggalkan. Kalau dia tidak baca doa untuk sultan, misalnya sultan akan letakkan dia dalam jail ke ataupun dan sebagainya, maka tidak ada masalah dia membacanya. Kecuali bila khawatir akan terjadi fitnah, maka doa khusus sultan wajib dikerjakan. Dan kalau tidak khawatir terjadi fitnah, maka dikerjakan tidak mengapa selama tidak berlebih-lebihan menyebut sifatnya. Nah, di sini penulis ini mengatakan yang ini tidak hukumnya ini mubah. Kalau sekiranya satu orang ini nak mendoakan sultan di dalam ini khutbah, tidak ada apa-apa. Cuma beliau ini mengatakan supaya ini dia tidak melakukan dengan berlebih-lebihan ataupun dia tidak menipu. Dia tidak melakukan penipuan atas di dalam kandungan doa terhadap sultan. Tidak boleh menyebutkan sifat sultan dengan yang tidak semestinya kecuali bila terpaksa menyebutkannya. Nah, dia tidak boleh mendatangkan sifat yang tidak benar bagi seseorang sultan. Nah, misalnya kalau sultan yang fasik misalnya dia mengatakan sultan as-salih, tapi sultan membunuh orang dan mengambil harta, maka ini tidak dibolehkan. Nah, kecuali kalau dia terpaksa melakukan sedemikian. Ayo. Sunnah mendoakan para wali sahabat, hukumnya telah pasti. Demikian pula wali-wali muslimin, angkatan bersenjata muslimin. Di sini ada terjemahan ini kita nak faham apa maksudnya. Penulis ini dia mengatakan wa yusannu du'a'u liwulati sahabah. Bukan wali wula. Maksudnya wulah ini di sini adalah pemimpin-pemimpin sahabat Nabi SAW, seperti Khulafa Ar-Rasyidin. Ini yang biasa kita mendatangkan dalam khutbah. Maka disunatkan kita mendoakan mereka. Biasa dalam khutbah kita mengatakan wa'adallahu ma'al Khulafa Ar-Rasyidin al-Mahdiin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim
bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi ini adalah daripada disunatkan. Jadi dia mengatakan juga disunatkan liwulatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin yang orang Islam, dan juga tentera-tentera mereka dengan kebaikan dan kemenangan, dan mendoakan agar mereka dapat mendirikan keadilan. Wallahu alam, ini bisawab. InsyaAllah ini kita berhenti di sini. Kita akan menyambung ini pada minggu yang akan datang insyaAllah. Ya saya duduk dan wajib ya. Untuk memisahkan khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ya. Muka surat 64, muka surat 64 masih dalam bab solat. Sebaca sampai muka surat 65. Muka surat apa tadi? 64, 64. Okey. Kita baca sikit zubat insyaAllah. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. لليدان في الإحرام سن بحيث الإبهام حذا شحم الأذن مكشوفة وفرق الأصابع ويبتدي التكبير حين رفعا ولركوع واعتدال بالفقار ووضع يمناه على كوع اليسار أسفل صدر ناظرا محلا سجوده وجهه وجه الكلا وكل ركعة تعود يسر ومع إمامه بآمن جهر وسورة والجهر أو سر أخر وإلى أجنبه أنثى تسير وكبيرا لسائر انتقال لكنما التسميع الاعتدال والرجل الركيع جفي مرفقا كما يسوي ظهره وعنقا والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مذمومة للكعبة ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحلنا أتتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه برم اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا مما خلف أمر وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاترك علينا توبة تكسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصح صحبه والحمد لله في البطن والتناهي. فاتنا الله تقبل الصلاة والدعاء وإلى الرحمة والأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى برحمته ويرحم لكم بخير ويرحم عافية ويسر إن شاء الله كلهم دائما باطلا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل معنا انك تسمع عليم وتب علينا انك تتواب الرحيم واختم بصالحات اعمالنا واجر الله الكريم بفضل سبحان ربك بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.